Baiklah, terima kasih banyak-banyak DJ Amy dan juga DJ Iyad Melati di Melaka FM. Baiklah, kita akan teruskan Selamat Pagi Malaysia pada kali ini. Hari Rabu biasa hari bertemakan teknologi. Jadi hari ini kita akan membawakan perbincangan mengenai teknologi dan selari dengan itu baru-baru ini pada program Perdana Madani Rakyat 2024 Zon Tengah Perdana Menteri ada sebut tentang untuk memperkasakan pertanian dalam bandar. Dalam bandar ni tanahnya tak banyak. Tapi apa yang kita boleh lakukan? Kita boleh tanam sayur melalui teknologi aquaponik ataupun hidroponik. Tapi aquaponik yang kita nak bawakan pada hari ini perbincangan mengenai aquaponik. Apa perbezaan dengan hidroponik? Ada dua orang pakar kami jemput di studio. Betul, dan bersama kita saya kenalkan iaitu Insinyur Teknologis Dr. Suzy Seroja Sarnin, merupakan penyelidik dan pencerakanan pengajian kejuruteraan elektrik Kolej Pengajian Kejuruteraan Universiti Teknologi Melayu ITM, dan juga ditemani oleh Insinyur Dr. Wan Nur Syafizan Wan Muhammad, merupakan penyelidik dan pencerakanan pengajian kejuruteraan elektrik Kolej Pengajian Kejuruteraan Universiti Teknologi Melayu ITM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila kita dapat tajuk ni kan, soalan pertama saya sama ke aquaponik dengan hidroponik? Apa bezanya tu? Kita boleh mulakan? Silakan Doktor. Dr. Suzy. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Saya nak membezakanlah antara aquaponik dan hidroponik. Sebenarnya aquaponik tu datang daripada dua nama, iaitu daripada teknik aquaculture dan hidroponik. Aquaculture tu apa? Okey, aquaculture tu adalah ternakan ikan air tawar. Manakala hidroponik tadi yang nak ditanya beza tadi adalah pertanian moden yang berasaskan air. So dia tak guna tanah. Okey, jadi kita gabungkan hidroponik jadi aquaponik. Itulah dia punya basic dia. Adakah untuk penanaman sayur sahaja ataupun apa bezanya? Ya, untuk penanaman apa-apa sajalah. Ya, tapi dalam projek kami ni penanaman sayur-sayuran. Saya difahamkan juga dibela ikan. Ya. Aquaponik itu. Di bahagian bawah tu ada ikan. Di bahagian atas akan ada pokok. Sayur-sayuran. Ada sayuran lah. Okey, sehingga ke hari ini apakah projek yang telah pun dijalankan oleh di UiTM Dr. Wan? Kita ada jalankan di UiTM pada skala yang kecil sahaja, tapi apa yang kami nak fokuskan kat sini hari ini berkenaan projek yang kami jalankan di komuniti. Di mana kita berteraskan kepada konsep universiti kepada masyarakat, di mana seperti yang kita ketahui pada tahun 2019 KPT Kementerian Pengajian Tinggi telah melancarkan konsep sulam, iaitu Service Learning University Malaysia to Society, di mana kita perlu membawa pelajar kepada masyarakat untuk memberi khidmat kepada masyarakat lah. So dalam projek aquaponik ini kita membawa pelajar kita, iaitu pelajar kejuruteraan elektrik seramai 8 orang yang mengambil subjek Engineer in Society. Okey, di mana dalam kursus itu pelajar perlu ada satu tugasan yang perlu mereka selesaikan di komuniti. So pelajar kami telah mereka bentuk satu sistem pemantauan untuk aquaponik, dikenali sebagai monitoring system lah, di mana kita melihat kepada kualiti air, pemantauan terhadap kualiti air dan juga tanaman itu sendiri. Okey, bila saya kata pemantauan terhadap kualiti air ini, kita menggunakan beberapa jenis sensor seperti sensor oksigen dan juga amonia. Of course lah, kalau oksigen dia kena pastikan tahap oksigen yang mencukupi kan untuk pembiakan ikan dan juga tanaman. Manakala amonia kita perlu kawal supaya kandungan amonia ni tidak berlebihan, kerana dia akan menjadi kesan negatif kepada ikan itu sendiri kan, dia akan menjadi racun. Tetapi dalam masa yang sama amonia ini adalah penting untuk pembesaran tumbuhan. Itu yang dikatakan sebagai sistem gabungan antara ikan dan juga tumbuhan. Okey. So sistem pemantauan ini akan memberikan notifikasi. Itu yang kita katakan sebagai sistem pemantauan pintar, kerana jika paras parameter sesuatu kualiti air dan juga pembesaran tumbuhan itu, dia akan memberikan notifikasi kepada pengguna secara automatik. Contohnya, sensor yang kita gunakan adalah sensor untuk pokok ultrasonik. Dia menentukan ketinggian pokok bila masa yang sesuai untuk kita tuai pokok tu secara automatik. Dan juga kalau kandungan amonia terlalu
terlalu tinggi, dia akan memberikan notifikasi. So itu yang dikatakan sebagai sistem pemantauan pintar. Wow, menarik kan? Jadi maksudnya dekat situ kita menjaga kedua-duanya, tanaman dan juga ikan kan? Ya, betul. Dan antara yang lain juga, bagaimana dari segi penjagaannya pula Dr. Suzy? Adakah mudah untuk dijaga ataupun sebenarnya dia melibatkan beberapa perkara lain juga lah berbanding dengan penjagaan biasa? Dari aspek reka bentuk sistem itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa kita pilih sistem ini dan kita letakkan di komuniti kita. Kerana sistem ini ringkas, mudah dan selamatlah. Kenapa? Sebab gabungan antara aquaculture dengan hidroponik ini, dia akan menyeimbangi ekosistem 3 organisma. Apa dia? Okey, pertama ikan itu sendiri, yang kedua bakteria dan yang ketiga adalah tumbuhan. Jadi bila ekosistem itu seimbang, maksudnya ia adalah selamatlah. Jadi kita mengeluarkan sumber nutrisi yang baik dan selarilah dengan SDG 2 iaitu kelaparan sifar, yang mana kita mendapatkan sumber tumbuhan daripada tumbuhan itu untuk dimakan. Dan daripada projek ini najis daripada ikan itu kita akan tapis kita ada penapisan untuk dijadikan nutrien kepada tumbuh-tumbuhan di mana selepas kita tapis dekat tangki ikan itu ada penapis dan dia akan tapis, kemudian nutrisi itu akan disalurkan dia akan disalurkan ke tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh-tumbuhan itu mendapat nutrisi daripada air ikan tadi dan dia akan patah balik ke dalam tangki ikan jadi tiada pembaziran air. Dilihat di situ juga tiada pembaziran air. Dan yang seterusnya bila dia seimbang maknanya kita tak perlu gunakan racun perosak. Racun berbahaya jadi dia selamat. Itu maksudnya aquaponik pintar yang kami jalankan penyelidikan dan kami bawa ke komuniti. Komuniti itu ialah sebenarnya kita ambil Sekolah Kebangsaan Padang Jawa yang berdekatan dengan UiTM Shah Alam sendiri. Dan kita sasarkan golongan B40. B40. Jadi dimaklumkan oleh guru besar di situ B40 lebih kurang dalam 800 pelajar. Jadi dengan adanya sistem itu kita dapat menambah sumber pendapatan. Lepas tu kita boleh juga memberi nutrisi yang baiklah, kan ada ikan, ada sayur kan. So kita sasarkan golongan B40 di Sekolah Kebangsaan Padang Jawa. Dari aspek keperluan kawasan untuk melakukan projek tersebut, kalaulah masyarakat ingin lakukan, berapa luas minimum kawasan yang perlu kita ada? Okey, macam ni. Dia kecil je. Kalau kita nak buat dekat belakang rumah, dekat katakan dekat apartmen pun boleh, dekat flat pun boleh. Sebab kita boleh buat katakan dalam 5 kaki. 5 kaki kan? 5 kaki yang besar sikit. Okey, daripada 5 kaki tu kita boleh dapatkan 10 tumbuh sayur-sayuran. 10 sayur-sayuran lah. 10 kalau bayam tu ada sepokok dalam 3-4 batang kan. So kalau kita bayangkan ada 10, maknanya dah ada berapa? 10 pokok lah kita boleh ambil. Dan dekat bawahnya tu ada ikan jadi tak perlu kawasan yang besar lah. Ikan tu ikan apa? Ikan apa yang sesuai? Dalam pemilihan ikan yang sesuai adalah ikan ternakan air tawar, ikan merah boleh. Ikan merah pula, ikan talapia merah. Ikan talapia hitam, ikan keli, ikan patin. Semua jenis ikan lah, ikan air tawar sesuai digunakan. Dari aspek untuk satu lagi soalan. Adakah keluasan tangki tersebut akan mempengaruhi tumbesaran ikan? Kita faham? Ikan patin bukan ikan kecil. Ikan talapia merah pun kalau membesar dia besar. Adakah ia akan mempengaruhi? Ya, betul. Mempengaruhilah. Kalau yang kami jalankan ini 20 kaki. 20 kaki tangki ikan itu darab dengan 5 kaki lebar. So kita boleh bayangkan, kita boleh muatkan dekat situ dalam 200 ekor ikan dan dia 3 bulan. 3 bulan kita dah boleh tuai. Tapi kita kadang-kadang kalau kita buat dekat rumah, tak semestinya kita tuai semua. Ikutlah kalau kita nak masak seko hari ni, besok seko. Jadi kemudian kita kita top up ke macam mana kan? Ikut kepada keluasan tangki yang kita gunakan itu. Dr. Wan, macam mana dengan manfaat kepada pihak universiti, pihak sekolah? Dan saya kira kita perlukan manfaat ini kepada masyarakat secara keseluruhannya. Ya, betul. Seperti yang kami nyatakan tadi, projek aquaponik ini sebenarnya melibatkan beberapa pihak. Pihak universiti, khususnya kami daripada Kolej Pengajian Kejuruteraan, pihak
pihak sekolah iaitu sekolah SKPJ, guru besar, guru-guru dan juga pelajar, dan juga kita melibatkan beberapa agensi kerajaan sebenarnya. So, jabatan yang terlibat adalah Jabatan Pertanian Selangor dan juga Jabatan Perikanan Selangor. Jadi ia sebenarnya memberi manfaat kepada ketiga-tiga pihak ini. Okey, bagi pihak pelajar universiti, sebenarnya mereka boleh menyumbangkan pengetahuan mereka dan juga kemahiran kepada pelajar sekolah. Di mana kami daripada kejuruteraan elektrik, kami boleh berkongsi pengalaman terutamanya dari segi pemantauan sistem IoT itu sendiri kepada pelajar sekolah. Dan saya rasa dalam masa yang sama ia akan menambah minat pelajar ke arah bidang teknologi. Kan kita tahu sekarang semakin kurang pelajar nak menceburi bidang sains dan teknologi kan. Kalau kita katakan STEM, sains, teknologi, engineering and mathematics. So dengan menjalankan projek aquaponik di sekolah, sekolah rendah, kita fokus pada sekolah rendah, so ia akan menggalakkan penyertaan, maksudnya menarik minat pelajar untuk menyertai bidang lebih kepada bidang teknologi. Dan dalam masa yang sama, pelajar kita juga boleh menimba pengalaman secara praktikal, maksudnya tidak sahaja belajar dalam kelas, tapi mereka boleh aplikasikan teori akademik kepada secara praktikal di komuniti. Dan juga tujuan utama kita adalah sebenarnya bila kita pergi kepada komuniti, kita nak cari masalah kan. Kita nak cari problem statement, maksudnya mencari masalah di komuniti, seterusnya pihak universiti mencari solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Itulah kata khidmat kepada komuniti kan. Okey, kalau tadi kita dah kongsikan jenis-jenis ikan yang boleh kita inilah kan kita bela, kita bela ya ternak. Okey. Dan jenis tanaman pula bagaimana, Dr. Wan? Okey, jenis tanaman kita fokuskan kepada sayur-sayuran. Apa yang kita buat dekat sekolah Padang Jawa, kita ada tanam bayam, kangkung, pokok cili dan juga pokok terung. Pokok terung pun boleh? Ya, boleh. Kalau berat, dia letak. Dia ada tempoh matang ni ke atau dia ada. Sebab tu kita pakai sensor tu. Okey. So sensor tu akan menentukan kadar tumbuhan pokok. Okey. Jadi bila ultrasonic sensor dia akan menentukan ketinggian pokok kan bila kita boleh tuai pokok tu. Salad contohnya seperti salad. Wow. Inovasi lain contohnya kalau kita tengok di negara barat dia ada vertical hydroponic. Boleh digabungkan dengan sistem yang sedia ada dari aspek kejuruteraan? Dr. Wan dahulu. Okey. Apa yang kita buat sekarang, kita cuma buat horizontal saja. Tapi vertical hydroponic memang ada, tapi untuk aquaponik setakat ini kami tidak menjalankan lagi projek untuk vertical aquaponik lah. InsyaAllah di masa akan datang kita akan lebih menjibatkan ruang lah kalau di padang. Betul. Tanam pokok ke atas. Rumah tengok negara-negara western barat siap brokoli kan. Kita kata urban farming. Urban farming. Betul. Brokoli tahu dia tanam dengan kobes sekali. Wow, jadi bukan alasan lah, tak ada alasan. Ya. Cuma orang kata kemahuan kita untuk belajar tentang teknologi itulah. Betul. Technical term tu kalau orang biasa tak tahu. Dari aspek cabaran itu doktor macam mana untuk kita memahamkan masyarakat terutamanya apabila doktor sebut tentang golongan B40 literasi mereka terhadap kejuruteraan terhadap perkara-perkara yang teknikal itu saya rasa ia agak menjadi cabaran untuk memahamkan mereka untuk adaptasikan teknologi ini. Okey, sebenarnya memang ada cabaran ya untuk kami memilih lokaliti. Lokaliti itu maksudnya tempat kat mana kita nak buat inovasi kami ini, komuniti mana. Sebab ada komuniti bila kita approach dia tak nak, mungkin dia kata akan menggunakan bil air, akan menambahkan bil elektrik pula kan, sebab kita menggunakan air dan kita menggunakan elektrik untuk pam kita punya pam tu untuk tumbuhan. Tetapi kita fahamkan pada mereka sistem kita ini kita gunakan air hujan ya. Jadi bila kita gunakan air hujan, maknanya kita tak gunakan air pipe lah. Jadi menjimatkan dari segi itu pembayaran bil air. Kemudian kita gunakan bukan gunakan elektrik, kita gunakan solar. Jadi dekat situ inovasi kami pertama sekali ialah air itu sendiri kita mengambil daripada tadahan hujan lah, maknanya kita reka bentuk tangki dan tangki itu air tangki itu akan dimasukkan ke tangki ikan pula ya. Kemudian kita ada solar lah untuk memberi tenaga lah ya kepada sistem kita. Dan di UiTM ya di pengajian kejuruteraan elektrik kita buat kolaborasi ya bersama dengan ada kepakaran lain lah. Ada yang pakar ya dalam bidang solar, yang pakar dalam bidang sumber air. Jadi kita gabungkan, kita garapkan untuk kita hasilkan inovasi ini dan kita hantar ke komuniti. So sebenarnya itu adalah yang
utama di mana kita nak letak kita punya inovasi ini. Dan sudah tentulah ya kita perlu membuat pemindahan ilmu ataupun transfer knowledge kepada pelajar-pelajar yang sekolah rendah tadi. Mereka sebenarnya bila kita terangkan ya macam mana nak bagi makan ikan, dia ada cara. Macam mana nak tanam pokok kan, jarak daripada satu pokok ke pokok yang lain ada cara juga. Penggunaan ikan makanan ikan itu macam mana. So bila mereka dah tahu, mereka happy, mereka seronok ya. Kalau kita pergi dekat sekolah tu, pelajar-pelajar yang kita dah assign mereka untuk mengelola sistem itu, dia sangat happy, dia sangat seronok lah. Dia tak sangka kan, excited. Ya Allah, ada yang macam ni dan mereka ini memberitahu ibu bapa. So boleh letaklah dekat rumah, boleh buat. Sebab bendanya kan mudah, selamat dan boleh diletakkan dekat mana, dekat depan ruang tamu pun. Kiranya hasilnya telah dituai lah. Hasilnya kalau ikan tu belum lagi sebab sebab kita baru sebab subjek sulam ini semester lepas lah kalau diikutkan, baru je pelajar-pelajar ini grad habis. Ada peluang lah kami di SPM untuk menjemput kalau ikan tu dah matang. Kita panjangkan lagi perbincangan mengenai aquaponik. Banyak lagi yang sebenarnya yang perlu kita faham tentang aquaponik inilah. Terima kasih banyak-banyak kepada Insinyur Teknologis Dr. Suzy Seroja Sarnin, iaitu penyelidik dan pensyarah kadan pengajian kejuruteraan elektrik Kolej Pengajian Kejuruteraan Universiti Teknologi Mara UiTM. Terima kasih juga kepada Insinyur Dr. Wan Nur Syafizan Wan Muhammad, penyelidik dan pensyarah kanan pengajian kejuruteraan elektrik Kolej Pengajian Kejuruteraan Universiti Teknologi Mara UiTM. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Baiklah, kita akan ke Bingkisan Sarawak selepas ini. Ini adalah berkaitan dengan keunikan dan juga kecantikan Pantai Trombol. Tanpa kita buang masa, jom kita saksikan. Silakan.